Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Perdana Menteri Lubnan yang baru dilantik Mustafa Adib mengesahkan telah meletak jawatan. Dia didakwa gagal membentuk barisan kabinet baharu dalam usaha membebaskan negara itu daripada krisis ekonomi terburuk sejak beberapa dekad. Sejak dicalonkan pada 31 Ogos lalu, beliau mendapat tekanan untuk membentuk anggota kabinet secepat mungkin bagi melakukan reformasi yang diperlukan dalam usaha membawa masuk bantuan asing berjumlah berbilion dolar. Mustafa bagaimanapun menyatakan ketidakmampuan untuk merealisasikan impian tersebut. Usahanya untuk membentuk barisan baharu kabinet dikatakan disekat secara berkesan oleh parti utama yang mewakili komuniti Syiah di Lubnan. Calon Presiden mewakili Parti Demokrat Joe Biden menggesa Senat Amerika Syarikat tidak mengesahkan pencalonan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden Donald Trump sehingga pilihan raya 3 November ini. Biden bertegas demikian sejurus Trump mengumumkan pencalonan Amy Coney Barrett bagi menggantikan penyandang Ruth Bader Ginsburg yang meninggal dunia 18 September lalu. Trump menjangkakan Barrett seorang konservatif yang akan mendapat pengesahan sangat cepat oleh Senat yang dikuasai Parti Republikan. Berdasarkan rekod, Barrett merupakan hakim yang tidak setuju dengan keputusan mahkamah untuk menegakkan Akta Penjagaan Berpatutan, rancangan penjagaan kesihatan dikenali sebagai Obamacare. New York yang pernah menjadi pusat wabak COVID-19 di Amerika merekodkan peningkatan kes jangkitan lebih 1,000 sehari. Angka tersebut adalah tertinggi direkodkan sejak 5 Jun lepas. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh pejabat Gubernur Andrew Cuomo, 1,005 daripada 99,950 individu yang menjalani saringan kesihatan didapati positif. Susulan itu, beliau menggesa warga New York terus mengamalkan langkah waspada ketika Amerika memasuki musim luruh dan selesema. Secara keseluruhan, negara itu mencatatkan lebih 7 juta kes COVID-19 dengan hampir 205,000 kematian. Perancis pula mengenakan sekatan terbaharu di kawasan yang paling teruk dilanda wabak termasuk Marseille dan Paris. Menurut Ketua Majlis Nasional Kedoktoran Patrick Boet, gelombang kedua COVID-19 merebak lebih cepat daripada jangkaan. Tegasnya, sistem kesihatan akan lebih buruk sekiranya tidak bertindak lebih awal. Perkhidmatan Kesihatan Perancis melaporkan 14,412 jangkitan baharu dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh 7 hari terakhir, seramai 4,102 orang telah dimasukkan ke hospital. Dalam pada itu, polis London menahan 10 daripada ribuan peserta demonstrasi yang berhimpun membantah tindakan kerajaan melaksanakan sekatan bagi mengekang penularan COVID-19. 4 pegawai polis cedera ketika bertindak menyuraikan lebih 10,000 penunjuk perasaan yang berkumpul di dataran Trafalgar. 12 pegawai cedera dalam demonstrasi serupa minggu lalu. Satu waran tangkap dikeluarkan kepada anggota tentera disyaki terlibat dalam tragedi kehilangan 43 pelajar kolej perguruan di Guerrero, Mexico pada 2014. Perintah dikeluarkan oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Kejadian ngeri yang melalui fasa siasatan panjang itu menjadi kecaman dunia sehingga memberi kesan kepada Mexico. Obrador bagaimanapun tidak memperincikan tuduhan terhadap suspek. Menurut pendakwa raya, kesemua mangsa dibunuh, dibakar dan dibuang di tapak pelupusan sampah kerana disangka terlibat dalam kumpulan kartel dadah. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mencatat kemenangan ketiga berturut-turut apabila mengalahkan Crystal Palace 2-1. Pasukan kendalian Carlo Ancelotti itu kini mengumpul 9 mata menghuni tangga teratas. Manchester United pula menewaskan Brighton 3-2. Sepakan penalti Bruno Fernandes pada minit akhir perlawanan membolehkan United mencatat kemenangan pertama selepas 2 permainan musim ini. Sementara itu, gol Tammy Abraham pada masa tambahan menyelamatkan Chelsea daripada kekalahan untuk mencatat keputusan seri 3-3 dengan West Brom. The Blues ketinggalan 0-3 pada separuh masa pertama sebelum bangkit mengikat kedudukan pada babak kedua. Selepas 3 perlawanan, Chelsea mengumpul 4 mata hasil 1 kemenangan dan 1 seri. Dalam satu lagi aksi, Southampton menang tipis 1-0 mengatasi Burnley.
Beralih ke Serie A, Atalanta membuka kempen dengan kemenangan 4-2 menewaskan Torino. Pasukan bimbingan Giant Piero Gasperini itu membuktikan mereka berada dalam kelas tersendiri selepas layak ke peringkat suku akhir saingan Liga Juara bulan lalu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fali Othman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.